Okay, so kita pergi pada soalan yang pertama. Okay, soalan pertama bahagian A. Okay, diberi fungsi AX tambah B per dengan CX tambah D. Okay, cari fungsi songsang. Okay, cari fungsi songsang. So kat sini sebenarnya ramai yang salah ni tau. Kat sini kan dia kata fungsi songsang. Macam mana awak nak tahu dia fungsi songsang bila dia ada kuasa -1. Okay, kuasa -1. Kalau soalan tu, okay, kalau soalan dia suruh cari F prime. Okay, kalau F prime, dia prime dekat sini, awak kena buat pembezaan. Okay, yang ini ramai yang salah jawab soalan nombor berapa tu? Nombor 9 ke nombor berapa? Saya tak ingat dah. Okay, ramai yang salah jawab sebab salah tengok simbol. Okay, salah tengok simbol. Kalau simbol tu dia guna koma dekat atas ni, kita buat pembezaan. Okay, buat pembezaan. Kalau soalan dia ada kuasa -1, okay, macam ni kuasa -1, yang ini kita buat fungsi songsang. Okay, itu beza dia. Dan awak kena ingat lah, tak boleh tak ingat. Okay, bila tak ingat tu yang jadi salah. Jadi soalan yang pertama ni, dia suruh cari fungsi songsang. Okay, ada dua cara. Okay, ada dua cara untuk cari fungsi songsang. Okay, cara yang pertama, okay, sebelah kiri ni cara yang pertama. Okay, ni cara pertama, sebelah kanan ni cara yang kedua. Okay, saya terangkan dulu yang di sebelah kiri. Okay, cara yang di sebelah kiri, awak jadikan Y sebagai perkara rumus. Okay, langkah pertama, jadikan Y sebagai perkara rumus. So dia akan jadi Y sama dengan AX tambah B per dengan CX tambah D. Okay, langkah yang kedua, bawa yang bawah ni, okay, yang di sebelah bawah ni, bawa naik atas. Okay, sebelah bawah ni, bawa naik atas, darabkan dia. So bila darab, dia akan jadi YCX tambah YD. Okay, sama dengan AX tambah B. Okay, ni dah biasa dah buat. Okay, lepas itu, okay, untuk fungsi songsang, kita akan bawa yang di sebelah kanan tu, kalau dia ada pemboleh ubah X, kita bawa dia ke sebelah kiri. Okay, maksud dia semua yang ada pemboleh ubah X, kita pindahkan dia ke sebelah kiri. Okay, so bila pindah ke sebelah kiri ni AX, bila pindah dia jadi tolak AX. Okay, tolak AX sama dengan B. Okay, YD ni pun kita pindahkan ke sebelah. Okay, so B tolak YD. Okay. YCX tolak AX. Dia ada pemboleh ubah yang sama. Okay, pemboleh ubah X. So bila ada pemboleh ubah yang sama, kita faktorkan. Kita keluarkan pemboleh ubah yang sama. So pemboleh ubah yang sama X. Kita keluarkan, dalam bracket kita tulis semula apa yang tinggal. Okey, untuk sebutan yang pertama yang tinggal adalah CY. Sebutan yang kedua yang tinggal adalah negatif A. Okey, semua ni letak dalam bracket. Okey, yang sebelah kanan ni sama. Sebelah kanan tu tak ada apa-apa. Okey, kita salin je yang sebelah kanan ni. Okey, lepas itu kita jadikan X sebagai perkara rumus. Jadi CY tolak A ni kita kena pindahkan ke sebelah kanan. So bila pindahkan, inilah jadi dia. Okey, B tolak YD per dengan CY tolak A. Okey, soalan dia nak fungsi songsang bagi X. So jawapan akhir tu awak akan tulis F -1. Okay, F kuasa -1 dalam bracket X sama dengan B tolak DX. Okay, mana-mana pemboleh ubah Y tu tadi. Okay, yang dekat atas ni, mana-mana pemboleh ubah Y, awak tukarkan kepada X. So, B tolak DX per dengan CX tolak A. Yang ini cara yang pertama. Cara yang kedua, fungsi songsang sama dengan Y. Okay, F kuasa -1 X sama dengan Y. Kita nak cari FY.
So yang ini kita tukar tempat sebenarnya. Okay, tukar tempat dia. Okay, dia macam ni kedudukan dia. Okay, dia cross macam tu. Okay, apa dia fungsi tadi? Fungsi kita ambil lah yang dia bagi dalam soalan ni. AX tambah B per dengan CX tambah D. Okay, tapi kita tukarkan X tu kepada Y. So dia akan jadi AY tambah B per CY tambah D sama dengan X. Kenapa kena tukar kepada Y? Tengok balik ke atas. Ke atas ni dia guna F dalam bracket Y. Okay, maksudnya fungsi untuk pemboleh ubah Y. Bukannya fungsi untuk pemboleh ubah X. Kalau yang Fx ni fungsi pemboleh ubah dia X. Okay, fungsi terhadap X. Yang ini fungsi terhadap Y. Jadi pemboleh ubah asal dia yang X tu kita kena tukarlah kepada Y. Yang ni pun sama. Okay, bila dia ada pecahan, satu bahagian ada pecahan, satu lagi tak ada. So yang bawah ni kita pindahkan, bawa lah naik ke atas macam ni, darablah dia. Okay, so darab akan dapatlah AY tambah B sama dengan CXY tambah DX. Okay, yang ini pun sama. Okay, yang ini, okay, untuk yang cara yang kedua ni, kita ambil pemboleh ubah Y. Okay, kita kumpulkan pemboleh ubah Y di sebelah kiri. Jadi CXY ni kita pindahkan ke sebelah kiri, B ni kita pindahkan ke sebelah kanan. Okay, jadi dia akan jadi AY tolak CXY sama dengan DX tolak B. Yang ni pun sama. Dia ada pemboleh ubah yang sama iaitu Y. Okay, pemboleh ubah sama Y, kita faktorkan, kita keluarkan Y. Okay, so bila keluarkan Y, dia akan jadi A tolak CX sama dengan DX tolak B. Okay, yang dalam bracket kita pindahkan ke sebelah kanan, dia jadi bahagi. So DX tolak B per A tolak CX. Okay, jawapan dia kata fungsi songsang. Jadi kita pun kenalah tulis F kuasa negatif 1X sama dengan DX tolak B per A tolak CX. Okay, dua-dua jawapan ni sebenarnya sama sahaja. Okay. B, jawapan yang pertama awak dapat B tolak DX per CX tolak A. Jawapan yang kedua DX tolak B per dengan A tolak CX. Sama je jawapan dia. Okay, sama sahaja jawapan dia. Yang ni kalau kita tukar, katalah kita nak letakkan X ni di depan. Okay, X tak nak letak B tolak DX. Kalau kita letak DX tu dekat depan, dia akan jadi macam ni. Negatif DX tambah B per dengan CX tolak A. Okay, kita nak hilangkan negatif depan DX tu. So semua sekali kena bahagi dengan negatif. So kita akan dapat DX tu positif, B dah jadi negatif per dengan, okay, CX tu dah jadi negatif, A ni dia dah jadi positif. So kita akan letak A dekat depan, tolak dengan CX. So jawapan dia sama dah dengan yang ini. Okay, DX tolak B per dengan A tolak CX. Okay, boleh tak ni? Soalan pertama 1A, boleh tak? Boleh. Bisa kak? Okay, Lia pun boleh. Baik. Okay, itu soalan yang pertama. Okay, soalan yang kedua, dia kata dengan menggunakan rumus fungsi songsang yang diperoleh di A, tentukan fungsi songsang bagi setiap fungsi berikut. Tengok satu markah je kat sini, satu markah je dekat sini. Sebenarnya tak perlu nak buat jalan pengiraan. Tapi kalau tak yakin, boleh je buat pengiraan. Tak ada masalah. Okey, awak tengok soalan yang pertama ni. Soalan pertama dia bagi AX tambah B per CX tambah D. Alamak, nampak tak tu? Nampak. Okey, CX tambah D dia jadi DX tolak B, alamak, A tolak CX.
Ada tak yang boleh bagi tahu saya apa yang berubah, apa yang kekal? Dia sebenarnya dia macam awak buat matriks. Macam awak buat matriks songsang. Ada yang berubah, ada yang kekal. A dengan B, lepas tu tukar simbol. Ha. Kan? Dia tukar simbol je. Apa yang tu? Turun naik kan tempat dia. Macam ini A dekat atas, lepas tu dia turun bawah. Okay, B dia sama. Lepas tu yang ni kedudukan dia lah, sebenarnya si X dia kekal. Tapi sebab tadi kita dah tukar simbol positif negatif tu kan. Jadi dia dah tukar kedudukan dia. Okey, kita tengok soalan B. Soalan B yang asal dia. Okey, yang asal dia tengok X tambah 8 per dengan X tolak 5. Okey, awak tukar tempat. Okey, silangkan dia. Ini silangkan dia, tukar tempat X dengan 5 ni. Okey, depan X tu nombor apa? Dia tak tulis kan? Depan X ni sebenarnya dia nombor 1. Okey, dia nombor 1. Okey, jadi 1 dengan 5 ni kita tukar dulu tempat. Okey, so dia akan jadi 5X. 1 dekat atas, dekat bawah. Okey, 5 dekat atas. 1 dekat bawah. 8 dengan X ni kekal. Sama 8 dengan X kekal. Okay, simbol yang kita pindah tu tadi kita ubah. Okay, negatif yang asal dia negatif 5. So bila kita ubah dia akan jadi positif. Yang ini asal dia negatif 1. Bila kita pindahkan dia ke bawah dia akan jadi negatif 1. Jadi jawapan kita 5X tambah 8 per dengan X tolak 1. Koma, okay, koma. X tidak boleh sama dengan 1. Okay, yang ini ni kena tulis. Okay, kena tulis. So macam mana nak dapat yang kat sini ni? Macam mana nak dapat? Okay, ambil penyebut kat sini. X tolak 1, awak samakan dia dengan kosong. Okay, yang ini macam mana nak dapat ni? Awak ambil yang ini. Kira X tolak 1 sama dengan kosong. So awak akan dapat X sama dengan 1. Tapi bila awak nak tulis, awak tak boleh tulis dia sama dengan 1. Awak kena tulis tidak sama dengan 1. Okay, so dia datang package ni tau. Yang ini semua ni dia datang package. 1 markah. Tak ada yang dekat sini. Tak ada markah. Okay, kenapa kena letak syarat dia yang ini? Sebab kita ada pemboleh ubah X dekat bawah. Okay, pemboleh ubah X dekat bawah bila untuk fungsi, bila dia dalam bentuk pecahan, bila kita nak selesaikan dia tak boleh dapat kosong dekat bawah ni. Okay, boleh? Boleh. Okay, soalan yang kedua ni kita tukar tempat 2 dengan 4. Okay, 2 bawa ke bawah. Okay, 2 ni turun ke bawah. 4 ni bawa naik atas. Okay. 4 positif. So, positif bila bawa ke atas dia jadi negatif. Okay, negatif 4X tolak 3 per dengan X. Okay, 2 tadi kan positif. Turun ke bawah dia akan jadi negatif. Okay, X tolak 2. Okay, negatif 4X tolak 3 per dengan X tolak 2. Okay, syarat dia X tidak boleh sama dengan 2. Yang ni pun samalah. Okay, selesaikan sama macam atas ni. Okay, ambil X tolak 2. Okay, yang ni X tolak 2 sama dengan kosong. Awak akan dapat X sama dengan 2. Okay, dapat X sama dengan 2. Tapi kita tak letak jawapan kita sama dengan, kita letak tidak sama dengan. Soalan yang kedua, rajah di bawah menunjukkan graf fungsi X kuasa 2 tambah BX tambah C dengan keadaan B dan C ialah pemalar. Soalan A dia, cari nilai B dan nilai C. Cari nilai B dengan nilai C. B dengan C ni dia berada pada fungsi yang dia bagi. So macam mana nak dapatkan nilai B dengan nilai C ni pada fungsi? Okay.
Tengok pada gambar rajah yang dia bagi. Okay, kita tahu kan X ni, nilai bagi X dia adalah punca bagi fungsi dia ni. Punca bagi fungsi. So tengok pada graf, ada tak nilai X yang dia bagi? Tengok pada graf, ada tak nilai X yang dia bagi? Ada. Pada faksi X ni nilai X dia 2 dengan 6. Okay, 2 dengan 6 ni dia adalah punca kepada fungsi X kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi macam mana awak nak buat? Kita gunakanlah cara kita dapatkan persamaan bila diberi punca. Ingat lagi tak? Okay, sama ada awak guna yang saya tunjuk tu ataupun awak guna yang ini. Hasil tambah punca sama dengan apa? Hasil darab punca sama dengan apa? Okay, hasil kita dah ada punca. 2 dengan 6 ni, okay, nilai yang pada paksi X tu tadi, yang ini adalah punca. Okay, punca. So kalau hasil tambah punca kita darab, kita tambah kan 2 tambah 6. Hasil darab punca 2 darab 6. Yang ni kita dapat 8, yang ni kita dapat 12. Okay, masukkan dalam persamaan, rumus persamaan kita. Macam mana rumus persamaan? X kuasa 2 tolak apa ni? Tolak hasil tambah punca, lepas tu dia ada X tambah hasil darab punca sama dengan 0. So ni X kuasa 2 tolak hasil tambah punca kita 8, X tambah 12 sama dengan 0. Okay, kita bandingkan dengan yang dia bagi X kuasa 2 tambah BX tambah C. So inilah. Yang ni kita bandingkan. So kita dapatlah nilai B dengan nilai C. Okay, yang ini kalau kita guna HTP dengan HDP. Okay, hasil tambah punca dengan hasil darab punca. Ataupun cara yang kedua, dia bagi punca 2 dengan 6, kita masukkan dalam 2 bracket. Okay, punca dia positif. So bila masukkan dalam bracket, dia akan jadi X tolak 2, X tolak 6. Okay, punca positif. Masuk dalam bracket dia akan jadi negatif. Yang ini kita kembangkan. Okay. Bila ada 2 bracket macam ni nak dapatkan persamaan, kembangkan dia. So darab-darab semua, kembangkan akan dapat samalah. Sama macam tadi. Okay, X kuasa 2 tolak 8X tambah 12. Okay, bandingkan dengan yang dia bagi. Dia bagi kat sini ni pada soalan ni. X kuasa 2 tambah BX tambah C. So kita bandingkan. Kita dapatlah juga nilai B dengan nilai C dia. Okay, B negatif 8, C sama dengan 12. Okay, soalan B dia suruh cari koordinat titik minimum. Okay, macam mana nak dapat koordinat titik minimum? Tengok pada gambar rajah. Okay, tengok pada gambar rajah. Nak dapatkan koordinat X. Okay, bila dia dah bagi gambar rajah macam ni, nak dapatkan koordinat X, ini cara dia. Okay, awak tambahkan 2 tambah 6 bahagi 2. Okay, so awak akan dapat jawapan 4. So dah dapat dah koordinat X dia 4. Nak dapatkan koordinat Y, okay, awak gantikanlah koordinat X yang baru awak dapat tu tadi dalam fungsi yang dia bagi. Sebab kita tahu dekat sini fx ni dia adalah y sebenarnya. Awak tengok pada graf. Paksi y dia guna fx kan. So fx ni sebenarnya dia adalah y. So kita nak cari koordinat y. Kita gantikanlah koordinat x yang kita baru dapat tu tadi dalam fungsi yang dia bagi. Okay, x kuasa 2 tambah bx tambah c. Tempat x tu semua gantikan dengan 4. So dapatlah 4 kuasa 2 tolak 8 darab 4 tambah 12. Nilai B dengan nilai C tadi kita dah dapat dah dari soalan A tu, gantikan terus. Okay, tulis terus. So dia punya persamaan tu adalah X kuasa 2
tolak 8 X tambah 12. Okey, sebab kita dah ada dah nilai A dengan nilai B. Ini persamaan baru kita. Jadi kita gantikan koordinat X tu tadi dalam persamaan baru kita. Okey, tempat X tu ganti dengan 4. So bila kira-kira dapat koordinat Y dia negatif 4. Okey, jadi titik minimum kita, koordinat titik minimum kita adalah 4 negatif 4. Soalan C, cari julat nilai X apabila Fx ialah negatif. So Fx negatif dia akan jadi Fx lebih kecil dari kosong. Okey, Fx negatif, Fx lebih kecil dari kosong. Okey, apa dia Fx? Fx dia tu tadi adalah fungsi yang baru awak dapat ni. Okey, X kuasa 2 tolak 8X tambah 12. Lebih kecil dari kosong. Okey, X kuasa 2 tolak 8X tambah 12. Lebih kecil dari kosong. Dia kata julat. Bila soalan suruh cari julat, maknanya kita kena buat pemfaktoran dan dapatkan nilai X. Okey, bila soalan suruh cari julat nilai X, okey, julat, nak cari julat, kena buat pemfaktoran. Okey, kena buat pemfaktoran. Nak buat pemfaktoran maksudnya ada 2 bracket. Okey, so masukkanlah, tekanlah kalkulator kan buat pemfaktoran tu. X tolak 6, X tolak 2 lebih kecil dari kosong. Nilai X kita adalah 2 dengan 6. Macam mana nak dapat kat sini? Ni jawapan saya dah bagi kat sini. Kalau tak tahu, kat sini. Kalau tak tahu macam mana nak dapat, sebenarnya awak lukis garis nombor. Okay, awak ada garis nombor. Sebelah kiri nombor 2. Sebelah kanan nombor 6. Positif, negatif, positif. So simbol kat sini lebih kecil. Kita akan ambil bahagian negatif. Kat sini kawasan dia. Okay, ni kawasan dia. So bila dia berada di tengah-tengah, X kita pun julat. X pun mesti berada di tengah-tengah. Okay, simbol sama je. Okay, bentuk simbol sama. Memang inilah bentuk simbol dia. Jangan tukar simbol lain. Okay, itulah bentuk simbol dia. So X lebih besar dari 2, X lebih kecil dari 6. Okay, ini kalau guna garis nombor. Kalau lagi satu pun ada juga yang suka guna graf kan. Graf dia senyum lah sebab A dia positif. Okay, graf senyum. A positif kan. Kat sini X kuasa 2, X kuasa 2 ni positif. So bila positif dia graf senyum. Ini nombor 2, yang ini nombor 6. Okay, simbol lebih kecil. Lebih kecil dia akan lorek di dalam graf. So bila lorek di dalam graf, jawapan dia pun sama macam ni. Soalan D. Cari nilai maksimum apabila graf itu dipantulkan pada paksi X. Okey, graf nilai maksimum. Okey, tadi kita dah dapat dah koordinat titik minimum. Okey, koordinat titik minimum 4 negatif 4. Yang ni kalau awak ingat, koordinat X ni dia adalah paksi simetri. Ni kalau awak ingat ni. Okey, paksi simetri 4. Yang negatif 4 ni, koordinat Y ni dia adalah nilai minimum atau maksimum. Nilai minimum atau nilai maksimum. Okey, graf kita ni tadi. Graf kita ni tadi, dia graf senyum kan? So bila graf senyum, negatif 4 ni dia adalah nilai minimum. Okey, sebab titik dia kat bawah, nilai minimum. Okey, bila graf itu dipantulkan pada paksi X, so maksud dia, graf ni nanti bila dia pantul pada paksi X, dia akan jadi macam ni. Okey, graf dia pantulkan. Bentuk graf tu sama lah. Bila kita lukiskan, dia tak sama. Okey, bila dia pantul, awak buat pantulan kan, macam awak buat pantulan. So dia dah jadi, daripada minimum, dia dah jadi maksimum. Okay, dah jadi maksimum, koordinat X dia sama 4. Tapi koordinat Y dia daripada negatif ni tadi, dia dah jadi positif 4. Okay, jadi nilai maksimum kita adalah 4. Okay, 4.
Dapat daripada mana? Daripada graf yang kita lukis dan juga koordinat titik minimum tu tadi. Okey. Habis soalan nombor 2. Boleh tak ni? Okey. Okey. Okey, soalan nombor 3. Apa jawapan nombor 3? X dia 6.062 dengan negatif 2.062. Y dia 2.354 dengan negatif 0.354. Okey, tengok. Yang ini dia ada kuasa 2. Bila ada kuasa 2, kita tak ada kaedah lain kecuali kaedah penggantian. Okay, tak boleh guna kaedah penghapusan. Kaedah penghapusan tu kalau dua-dua persamaan yang dia bagi ni tak ada kuasa 2. Maksudnya persamaan linear. Okay, bila persamaan linear kita boleh buat penghapusan. Tapi bila ada kuasa 2, tak boleh nak buat penghapusan. So 3y tolak x sama dengan 1, yang ini persamaan pertama. 3x kuasa 2 sama dengan 7xy tambah y tambah 8. Yang ini persamaan kedua. Okey, awak ambil persamaan pertama. Okey, ambil persamaan pertama. Jadikan x atau y sebagai perkara rumus. Okey, saya tunjuk dua-dua. Kalau awak nak jadikan x sebagai perkara rumus, so negatif x sama dengan 1 tolak 3y. X sama dengan, ni dia akan jadi negatif 1 tambah 3y. Ataupun awak boleh tulis 3y tolak 1. Okey. Ini kalau x sebagai perkara rumus. Okey, kalau y sebagai perkara rumus. Okey, 3y sama dengan 1 tambah x. Y sama dengan 1 tambah x per 3. Okey, ini persamaan ketiga. Yang ini pun persamaan ketiga. Pilih salah satu. Okey, yang ini jangan buat dua-dua. Pilih salah satu. Okey, tak kisah mana-mana. Okey, kalau awak jadikan x sebagai perkara rumus, yang awak akan dapat nanti adalah y. Okey, awak akan dapat nilai y terlebih dahulu. Okey, kalau awak jadikan y sebagai perkara rumus, bila awak kira, awak akan dapat nilai x terlebih dahulu. Okey, bila ada kuasa 2 dekat sini, maksud dia awak ada 2 nilai untuk x dan juga 2 nilai untuk y. Okey, so jawapan semua sekali ada 4 lah. Okey, 2 untuk x, 2 untuk y. Okey, dari persamaan linear tu tadi, awak jadikan x atau y sebagai perkara rumus. Okey, untuk perkara rumus, yang ini persamaan yang ketiga. Okey, lepas tu awak gunalah persamaan ketiga ni masukkan dalam persamaan yang kedua. Okey, saya tunjukkan yang x. Saya tunjukkan yang x yang tak ada pecahan ni, senang sikit nak kira. Tapi saya tunjuk separuh jalan saja. Nanti awak habiskan. Okey. So tu 3x kuasa 2. So dia akan jadi 3y tolak 1 kuasa 2 sama dengan 7. Sekejap. Sambil sekejap ni saya jawab soalan tu sekejap 7. 3y tolak 1 y tambah y tambah 8. Okey, so bila gantikan dapat macam tu. Okey, dapat macam ni. Okey, dia dapat yang ini. Okey, ni selesaikanlah. Yang ni ada kuasa 2. Nampak ni ada kuasa 2, so kena kembangkan dia dulu. Okey, so awak kira. Awak akan dapat persamaan dia 6y kuasa 2 tolak 12y tolak 5 sama dengan 0. Okey. Bila dia ada kuasa 2, kan nak dapatkan nilai y ni kita akan buat pemfaktoran. Kan ada 3 cara kan? Pemfaktoran, guna rumus ataupun buat penyempurnaan kuasa 2.
Okey. Katalah awak tak tahu nak guna mana satu kan. Awak buatlah pemfaktoran. Awak buat pemfaktoran, kalkulator tu dia bagi jawapan dalam perpuluhan. Perpuluhan yang panjang-panjang jawapan dia tu. So maksud dia persamaannya ini sebenarnya tak boleh guna pemfaktoran. Bila tak boleh guna pemfaktoran, nak guna apa? Gunalah penyempurnaan kuasa 2 ataupun guna rumus. Okey, penyempurnaan kuasa 2 tu jarang-jarang sangat. Okey, selalunya soalan sama ada guna pemfaktoran ataupun guna rumus. Okey, macam soalan ini dia guna rumus. Okey, nak dapatkan nilai Y ni guna rumus. So Y sama dengan apa rumus dia? Negatif B tambah tolak punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4AC bahagi 2A. Kena guna rumus yang ini. Okey, kat mana nak dapat markah? Okey, tadi markah kat sini tau. Awak jadikan dia perkara rumus, 1 markah. Awak gantikan dia dalam persamaan kedua, 1 markah. Awak guna kaedah yang betul. Okey, maksudnya ni awak gantikan. Negatif 12 tambah tolak negatif 12 kuasa 2 tolak 4 darab 6 darab negatif 5 ni kuasa 2 tu, punca kuasa 2 per dengan 2 darab 6. Kat sini 1 markah. Okey, 1 markah dan 2 lagi markah sebab kat sini 5 kan. 2 lagi markah untuk nilai X 1 markah dan nilai Y 1 markah. Okey, dua-dua jawapan nilai X 1 markah, dua-dua jawapan nilai Y 1 markah. Okey, katalah awak tak guna kat sini, awak tak guna rumus. Awak guna yang pemfaktoran tu. Okey, contoh awak guna yang pemfaktoran tu, dia akan dapat, mana lagi nak? Contoh kat sini lah. Bila awak tekan kalkulator, dia akan bagi jawapan Y tolak 2.354 lagi 1 Y tambah 0.354 sama dengan 0. Okey, bila tekan kalkulator dia akan dapat macam ni. Okey, jawapan dia akan bagi nanti macam ni. Yang ini nampak kan kat sini dia perpuluhan. Okey. Bila soalan tu sepatutnya guna rumus tapi awak buat faktor, okey, guna pemfaktoran. Dekat sini awak dapat markah. Dapat markah tapi awak tak akan dapat markah penuh 5. Okey, dia akan penalti pada awak, dia akan tolak 1. Okey, so daripada 5 tu nanti dia akan tolak 1 markah. So markah penuh awak boleh dapat hanyalah 4 sahaja. Okey, 4 markah sahaja. Okay, iaitu so maksudnya nanti awak kena ingat bila awak tekan kalkulator, awak buat pemfaktoran, dia bagi jawapan panjang-panjang dalam bentuk perpuluhan. Awak kena ingat tak boleh guna pemfaktoran, kena guna rumus. So awak tukar guna rumus. Sayang tau sebab soalan ni sepatutnya boleh dapat markah penuh. Okey, boleh soalan nombor 3? Boleh.